Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummata bi'idhnillah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk perbincangan kita pada muka surat 117 daripada kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah, dan tajuk yang kita akan bincangkan ialah tajuk Bayanu Manzilati Sunnati 'inda Sahabati wat Tabi'in wa man ba'dahum. Bab menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi SAW di sisi sahabat, tabi'in dan imam-imam yang datang selepas mereka. Kedudukan sunnah di sisi sahabat, iaitu orang-orang yang hidup zaman Nabi SAW dan mengikuti sunnah Nabi SAW dan meninggal dalam Islam. Tabi'in iaitu orang-orang yang berjumpa dan berguru dengan sahabat Nabi SAW. Wa man ba'dahum iaitu anak murid kepada tabi'in dan seterusnya. Tajuk ini menerangkan tentang kedudukan sunnah di sisi mereka. Syekh di sini memulakan dengan kedudukan sunnah di sisi sahabat. Sahabat Nabi SAW menjadikan sunnah Nabi itu sebagai syariat. Sebagai syariat. Apabila mereka mendengar sunnah Nabi SAW, itulah dia sesuatu perkara yang perlu diamalkan tanpa perlu pertikaian. Apabila mereka melihat Nabi SAW melakukan sesuatu, mereka patuh dan ikut tanpa banyak persoalan. Apabila mereka mengetahui bahawa Nabi SAW memberitahu kepada mereka sesuatu berita, mereka akan percaya dan beriman dengannya tanpa mereka gunakan sebarang kias untuk menolaknya. Tuan-tuan lihat pada muka 117 nota yang disediakan di sana. Syekh membawakan satu riwayat contoh bagaimana sahabat Nabi SAW mematuhi dan meletakkan kedudukan sunnah di tempat yang tinggi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min dhahab, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memakai ataupun membuat satu khatam. Khatam adalah mohor. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada emas. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah, dan Nabi SAW jadikan batu cincin itu di bahagian dalam. Iaitu kalau kita pakai cincin, batunya tidak di luar tapi di bahagian dalam. Wa naqasha fih, dan di bahagian batu di dalam itu Nabi lakarkan. Nabi minta dibuatkan nuqush, iaitu ada lakaran tulisan tertentu. Tulisannya adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Cincin Nabi letak batu di dalam, di bahagian dalam jari. Kemudian tertulis di sana Muhammad Rasulullah, iaitu Muhammad di bawah, Rasul di atas, Allah di atas. Maksudnya tiga baris, tiga astur. Muhammad di bahagian bawah, kemudian atasnya Rasul, di atas yang barisan ketiga ialah Allah. Inilah di cincin Nabi SAW yang dijadikan sebagai cop mohor. Fattakhazan nasu mithlahu, maka sahabat-sahabat mengikuti Nabi SAW. Mereka pun buat cincin mereka sendiri, iaitu mereka buat cincin daripada emas seperti mana Nabi SAW. Falamma ra'ahum, tatkala Nabi SAW melihat mereka lakukan perkara demikian itu, qad ittakhazuha ramabih, bila Nabi SAW melihat mereka mengambil atau membuat cincin seperti mana Nabi SAW
Nabi pun meninggalkannya. Nabi buang cincin tersebut. Bukan arti buang, jadi Nabi lepaskan daripada jarinya. Wa qala, dan Nabi berkata, la albisuhu abada, selama-lamanya aku takkan pakai cincin ini. Thumma ittakhadha khataman min fiddah fattakhadha an-nasu khawatim al-fiddah. Kemudian Nabi SAW membuat cincin yang baru daripada perak, dan sahabat-sahabat juga tiru Nabi dengan membuat cincin daripada perak. Okey, hadis ni menunjukkan bahawa Nabi SAW membuat cincin. Cincin Nabi SAW tujuannya ialah untuk menjadi satu cop mohor untuk Nabi utuskan surat kepada kaum Al-Ajim. Kaum Al-Ajim iaitu orang bukan Arab, bangsa bukan Arab. Kenapa Nabi mengambil cop mohor, cincin daripada emas pada peringkat awalnya? Kerana cincin ini tujuannya bukan untuk perhiasan. Cincin ini tujuannya untuk sebagai cop mohor. Namun setelah Nabi buat, sahabat Nabi SAW ikut, iaitu sahabat Nabi tidak memerlukan pada cop mohor. Cop mohor itu hanya diperlukan oleh Rasulullah SAW. Bila Nabi melihat mereka juga melakukan cincin, mengambil cincin atau buat cincin daripada emas, Nabi SAW mengatakan bahawa Nabi cabut cincin Nabi. Nabi kata, aku takkan pakai selama-lamanya, iaitu kerana hukum mengambil emas sebagai perhiasan adalah haram. Malah cincin sendiri walaupun dengan tujuan cop mohor haram daripada hadis ini, kerana Nabi kata la albisuhu abada, selama-lamanya aku takkan pakai. Artinya hukumnya, hukum memakai cincin daripada emas bagi lelaki adalah haram walaupun dengan tujuan apa sekalipun. Walaupun pada peringkat awal Islam, Nabi SAW pakai cincin emas sebanyak selama 3 hari. Selama 3 hari sahaja. Kemudian Nabi SAW mengharamkan perkara demikian kerana pada peringkat awalnya ada keperluan untuk memakai cincin daripada emas, namun setelah ada mafsadah selepasnya kerana manusia mengikuti cara tersebut dan Nabi melihat bahawa perkara ini tidak perlu, maka Nabi SAW mengharamkan pakai cincin daripada emas. Persoalannya berkaitan dengan cincin. Jadi kenapa Nabi pakai cincin pada awal? Ketika itu belum berlaku pengharaman dan ada keperluan, iaitu sebagai cop mohor. Cop mohor untuk cop surat-surat Nabi SAW. Cincin Nabi ini, kalau kita lihat dari sejarahnya, hanya dilakukan atau Nabi hanya pakai cincin selepas daripada berlakunya Sulhul Hudaibiyah, iaitu berlakunya perjanjian damai di Al-Hudaibiyah. Perjanjian Al-Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah, iaitu pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Selepas daripada itu, kerana pada perjanjian Hudaibiyah Nabi SAW belum lagi mengambil atau membuat cincin cop mohor yang khas. Kerana Sayyidina Ali bin Abi Talib tatkala menulis perjanjian Hudaibiyah, kisah yang panjang, antara yang Sayyidina Ali tulis ialah min Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kemudian dibantah oleh kafir Quraisy. Yang penting Muhammad Rasulullah itu ditulis bukan menggunakan cincin, tapi menggunakan tulisan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan perjanjian itu berlaku antara Nabi SAW dengan kafir Quraisy. Maka mereka menerima perjanjian ataupun surat rasmi tanpa cop mohor. Namun selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah, iaitu selepas perang Khandaq, kemudian berlaku perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW mula berdakwah kepada kaum di luar tanah Arab. Nabi kirimkan surat-surat kepada raja-raja yang berada di sekeliling tanah Arab. Nabi kirimkan surat kepada Raja Rom, kirimkan surat kepada Raja Parsi. Nabi kirimkan surat pada Muqawqis, iaitu Raja Mesir dan sebagainya. Kiriman-kiriman surat ini, tatkala Nabi ingin kirim surat, ada sahabat yang mencadangkan, mengatakan bahawa ya Rasulullah, sesungguhnya kaum Al-A'ajim, iaitu orang selain pada Arab, iaitu mereka ni bangsa-bangsa yang ada keliling Arab, mereka dah mencapai ketamadunan yang lebih tinggi dari segi dunia. Sesungguhnya kaum Al-A'ajim, orang-orang luar, mereka tak terima satu surat itu sebagai surat rasmi selagi tidak dicopkan cincin yang rasmi. Selepas sahabat berkata demikian, Nabi SAW pun mengarahkan seorang sahabat melakukan atau membuat cincin cop mohor yang kita sebutkan sekarang, itu cincin mohor yang asalnya dibuat pada emas, kemudian Nabi ubah kepada perak. Dan cincin ini dipakai oleh Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi pakai, kadang-kadang Nabi SAW letakkan pada seorang sahabat yang bernama Mu'aykib. Mu'aykib
sahabat Mu'aikib, salah seorang daripada yang berhijrah ke Habsyah pada hijrah kali kedua ke Habsyah. Mu'aikib jaga cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau siapa pakai cincin, sunnahnya bukanlah sunnahnya bukanlah kita pakai selama-lamanya, bukanlah kita sentiasa pakai, kita boleh pakai dan kadang-kadang kita boleh cabut, kadang-kadang boleh tukar. Bukan sahaja di cincin di jari manis, boleh juga pakai di jari yang lain, kerana tidak ada satu ketetapan. Namun salah satu sunnahnya Nabi pakai di jari manis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi letakkan cincin di bahagian dalam. Nabi letakkan bahagian dalam supaya lebih terpelihara batu tersebut bila di bahagian dalam, dan tidak ada masalah bagi siapa yang ingin pakai cincin di bahagian luar. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga ikut pakai. Mereka buat cincin, sebahagian daripada cincin mereka letak nama mereka, sebahagian daripada sahabat mereka kosongkan, iaitu cincin yang hanya letak batu tanpa ada sebarang ukiran. Dan cincin ini dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cop mohor. Kemudian pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cincin itu diwarisi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bila Abu Bakar kirimkan surat, Abu Bakar akan copkan dengan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cincin Nabi itu pada zaman tersebut digunakan sebagai cop mohor rasmi kepada kerajaan Islam. Cop mohor ini dipakai oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar juga membuat satu cincin yang lain, cop yang lain khas untuk Abu Bakar. Begitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Selepas Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar Al-Khattab pakai cincin yang diwarisi daripada Abu Bakar, yang Abu Bakar warisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar buat satu cincin satu lagi dengan bertulis kafa bil mauti mau'izah, iaitu cukuplah maut itu sebagai satu peringatan. Itu cincin yang lain. Artinya cop mohor Sayyidina Umar Al-Khattab ada dua. Satu, cop mohor yang diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cop mohor yang kedua yang beliau buat sendiri untuk beliau, iaitu kafa bil mauti mau'izah. Sampai pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, beliau juga mewarisi cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membuat cincin yang tersendiri yang ada catatan tertentu, tulisan tertentu pada cincin beliau. Cuma pada zaman Uthman bin Affan, setelah 6 tahun pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, beliau pergi ke Perigi Al-Aris. Al-Aris yang terletak di bersebelahan dengan Masjid Quba, iaitu tempat yang suatu ketika dahulu Sayyidina Uthman bin Affan sentiasa berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar dan Umar dan beberapa sahabat-sahabat yang mulia. Sayyidina Uthman pergi ke sana, dan beliau memegang cincin tersebut, bermain-main, iaitu pusing-pusingkan cincin. Kemudian cincin tadi terjatuh dalam Perigi Al-Aris, Perigi Aris yang berada di bersebelahan dengan Masjid Quba. Kalau siapa pergi Quba sekarang, itu berada di tempat kalau menghadap ke arah kiblat, di sebelah kanan Quba, lebih kurang 200 meter daripada masjid asal. Kalau sekarang betul-betul berada di sebelah jalan ataupun antara jalan dengan masjid Quba, kalau kita pandang ke arah kiblat. Ini adalah Perigi Al-Aris. Tempat Perigi Aris, bukan Al-Aris, Aris saja. Perigi Bi'ru Aris. Perigi Aris, di sana cincin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ini hilang di sana. Jadi kalau ada pameran tertentu yang mengatakan itu cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih, kerana cincin Nabi hilang pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Setelah 6 tahun beliau memerintah, pada tahun ke-6 cincin itu hilang, dan Sayyidina Uthman bin Affan mengarahkan supaya dicari cincin ini selama 3 hari. Ada di kalangan pekerja-pekerja Sayyidina Uthman cuba cari selama 3 hari, tidak ditemukan. Maka Sayyidina Uthman bin Affan menggunakan cop yang beliau buat sendiri, iaitu cop Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya diketahui, iaitu bentuknya yang tercatat Muhammad Rasulullah. Kerana dilihat pada surat sampai sekarang, zaman sekarang, kalau tuan-tuan tengok pada arsip atau di Masjid Nabawi, ada salinannya ataupun tak pasti adakah yang asal ataupun salinan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bahagian di Masjid Nabawi adanya surat yang Nabi kirimkan kepada Muqawqis. Nabi kirimkan kepada Muqawqis, raja Mesir, dan di sana ada cop Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercatat padanya Muhammad Rasulullah. Ini berkaitan dengan cincin ini. Yang penting kita di sini Syekh bawakan kisah ini menunjukkan bahawa
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa sahaja, sahabat akan ikut. Pada peringkat awal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat cincin daripada emas dengan bertujuan sebagai cop mohor, sahabat pun ikut. Bila sahabat ikut, artinya tujuan asal sebagai cop mohor itu, bila ditiru dengan menggunakan emas, ia telah lari daripada tujuan asal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buat cincin daripada perak supaya bersesuaian dengan keadaan sahabat. Bila sahabat pun pakai perak, perak itu dibenarkan untuk lelaki. Dan cincin emas Nabi SAW tidak pakai selama-lamanya, artinya setelah itu Nabi pun mengharamkan pemakaian cincin emas walaupun kepada pembesar negara, walaupun kepada pemimpin negara, walaupun dijadikan sebagai cop mohor, emas ada hukumnya tersendiri. Okey, ini hadis pertama berkaitan dengan kedudukan sunnah Nabi SAW di sisi sahabat. Bagaimana sahabat ikut Nabi SAW tanpa mereka pedulikan harta mereka. Bila Nabi SAW ambil cincin beremas, sahabat ramai-ramai cuba buat cincin beremas. Dan emas pada zaman tersebut sangat mahal dan susah untuk didapati. Tapi mereka cuba mengikuti sunnah Nabi SAW. Bila Nabi buang, bila Nabi tanggal, Nabi tinggalkan, mereka pun tanggal dan tinggalkan. Dan mereka tidak pedulikan berapa banyak kos yang mereka bayar kerana hanya ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka tanpa persoalkan. Nabi buat, mereka ikut. Nabi tanggal, mereka tanggal. Nabi kata haram, mereka tinggalkan. Dan begitulah dia sahabat Nabi SAW. Dan kisah banyak berkaitan dengan perkara demikian. Cuma Syekh bawakan salah satu daripada contoh berkaitan dengan keadaan sahabat tatkala melihat Nabi SAW buat sesuatu, mereka akan ikut. Dan Syekh juga bawa hadis yang kedua daripada yang diriwayatkan Abu Daud dan juga daripada Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idh khala'ana alaihi." Pada satu ketika Nabi SAW sedang salat bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Nabi tanggalkan seliparnya, tanggalkan sepatunya, atau tanggalkan capalnya, kedua capalnya. Fawada'ahuma an yasarihi. Nabi SAW pun meletakkan capalnya atau sepatunya di sebelah kirinya, iaitu Nabi cabut, Nabi berkaki ayam. Antara sunnah Nabi SAW adalah pakai salat dalam keadaan memakai selipar, memakai sepatu. Falamma ra'al qawmu dhalika alqaw ni'alahum. Tatkala sahabat Nabi SAW melihat Nabi SAW buat perkara demikian, mereka pun cepat-cepat cabutkan selipar mereka. Ini sahabat Nabi SAW. Mereka nampak Nabi pakai, mereka pakai. Mereka nampak Nabi cabut, mereka cabut. Tak sempat mereka tanya Nabi SAW. Mereka kerana dalam solat, mereka tidak bertanya. Kerana mereka tahu bahawa perbuatan Nabi SAW merupakan syariat. Perbuatan Nabi SAW merupakan sunnah yang perlu diikuti. Maka bila Nabi SAW cabut selipar, sahabat pun cabut selipar. Dan selipar di sini, bentuk selipar Nabi SAW pelbagai. Tidak semestinya berbentuk capal seperti mana yang masyhur pada zaman sekarang. Dan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan, menjadikan lakaran capal yang berlaku zaman sekarang sebagai salah satu bentuk untuk bertawassul dengan capal tersebut, bertawassul dalam berdoa sebagainya, suatu perkara yang mukhalafah dengan sunnah, kerana perkara itu tidak pernah dilakukan oleh mana-mana sahabat dan sahabat Nabi, mana-mana tabi'in, malah di negara Arab secara keseluruhannya berzaman berkurun sampai pada kurun yang ke-12, kurun 12 Hijriah ataupun pada zaman sekarang, tidak dilakukan, hanya masyhur pada zaman kemudian. Dan tuan-tuan, kalau yang kita masyhur, yang mengagungkan tokoh menggunakan capal itu bukan daripada sunnah Islam, tapi kita jumpa dalam amalan agama Hindu. Minta maaflah kalau bagi yang mungkin kenyataan ini membuat mereka rasa tidak senang. Namun memang mengagungkan suatu tokoh dengan mengagungkan capalnya itu bukan daripada budaya Islam, bukan daripada agama Islam, itu budaya dalam agama Hindu. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok pada, tuan-tuan boleh Google, sekarang juga tuan-tuan boleh Google, ada satu perayaan dalam agama Hindu yang dinamakan sebagai Paduka Puja, iaitu memuja selipar sepatu guru. Dan itu dilakukan oleh masyarakat Hindu yang sepatutnya patut dijauhi oleh umat Islam. Dan bentuknya, bentuk capal yang itu seperti sebenarnya capal yang masyhur sekarang. Saya tidak mengatakan
tidak menafikan wujudnya capal Nabi SAW yang mungkin bentuknya seperti yang dilakarkan, namun menggunakan lakaran itu sebagai satu bentuk, salah satu bentuk bertawassul dengan capal lakaran tersebut bukanlah daripada syariat Islam seperti mana yang digembar-gemburkan oleh setengah pihak. Dan hadis yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi SAW tidak memakai capalnya setelah Nabi cuba untuk cabut capal ketika di Sidratul Muntaha, itu hadis yang palsu, diketahui kepalsuannya oleh semua ulama hadis. Okey, kembali kepada perbincangan kita. Okey, sahabat Nabi SAW bila nampak Nabi SAW cabut capal, sahabat pun ikut cabut capal mereka ataupun selipar mereka. Bila selesai solat, Nabi kata falamma qada salatahu, apabila Nabi selesaikan solatnya, qala, Nabi berkata, ma hamalakum ala ilqa'i na'alikum, apa yang menyebabkan kalian cabut selipar kalian, cabut capal kalian? Qalu, mereka berkata, ra'aynaka alqaita na'alaika fa alqaina ni'alana, kami telah melihat kamu ya Rasulullah cabut selipar kamu, maka kami pun ikut, kami pun cabut selipar kami. Qala, Nabi berkata, inna jibrila atani fa akhbarani anna fihi ma qazara. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan beritahu kepadaku bahawa pada kedua selipar itu ada kotoran atau ada najis, atau qala adha, atau ada kotoran. Jadi Nabi terangkan pada sahabat, sebenarnya kenapa aku cabut bukan bererti adanya pengharaman pakai selipar dalam solat. Tapi aku cabut hanya kerana ada najis ya pada selipar tersebut, maka aku cabut. Jadi hadis menunjukkan bahawa sahabat Nabi SAW ketika mereka melihat Nabi SAW buat sesuatu, mereka akan ikut. Nabi pakai selipar, mereka pakai selipar. Nabi cabut selipar, mereka cabut selipar dan tinggalkan di tepi seperti mana Nabi buat. Dan hadis menunjukkan bahawa kedudukan sahabat Nabi SAW meletakkan kedudukan yang sangat tinggi terhadap sunnah Nabi SAW, dan mereka tak bincangkan tentang soal hukum sunat ataupun ianya ada wajib atau sunat, kerana pembahagian sunnah kepada yang wajib atau sunat itu untuk dilakukan untuk mengenal hukum dari segi kedudukannya, dan hanya berlaku pada zaman kemudian, iaitu pada zaman kurun yang keempat setelah Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Sebelumnya sahabat Nabi SAW mereka tidak pedulikan hukum wajib atau sunat. Pada mereka semua sunnah Nabi SAW membawa kepada kebaikan, dan mereka ikut segala sunnah Nabi SAW yang mereka lihat atau mereka dengar. Jadi dalam kisah ini menunjukkan bahawa sunnah Nabi SAW memakai selipar ketika dalam solat, iaitu dilakukan kadang-kadang bila ada keperluan. Maksudnya kalau kita di tengah padang atau bukan dalam masjid lah, kita suatu ketika kita berjalan, kita melakukan camping dan perkemahan dan sebagainya, kemudian adanya keperluan untuk solat di atas kasut, boleh pakai solat yang keadaan memakai kasut atau pakai selipar, dan itu tidak salah. Ataupun petugas polis atau askar ataupun mana-mana badan beruniform yang perlu solat ketika waktu mereka bertugas, mereka boleh solat dalam memakai selipar, dan itu salah satu sunnah Nabi SAW dan tidak menyalahi syariat. Cuma sekiranya ada kotoran, selipar tadi tidak boleh dipakai. Ini perkara penting. Nabi SAW terangkan bahawa Nabi cabut kerana ada kotoran. Di sini menunjukkan dua hukum. Pertama, sunnah pakai selipar. Yang kedua, sekiranya selipar atau kasut itu dikhawatiri ada kotoran, maka perlu ditanggalkan, hendaklah ditanggalkan, kerana antara syarat sah salat ialah bersih daripada hadas kecil dan besar, dan bersih tempat kita tunaikan solat atau pakaian yang kita pakai ketika solat. Kata Syekh, وهكذا هم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون يعلمون بما علموا من سنته ويتطلبون ما لم يعلموا منها. Begitulah keadaan sahabat Nabi SAW setelah Nabi wafat. Ini zaman Nabi hidup. Zaman Nabi hidup, mereka apa Nabi nampak Nabi buat, mereka ikut. Apa Nabi tinggalkan, mereka tinggalkan. Apa yang Nabi suruh, mereka buat. Apa yang Nabi larang, mereka tinggalkan. Apa yang Nabi beritahu, mereka percaya. Apa yang Nabi SAW hukum, mereka terima. Bila Nabi tetapkan satu hukuman, mereka terima. Itu zaman Nabi hidup. Setelah Nabi wafat, kata Syekh, begitulah keadaan mereka. Mereka mengamalkan segala sunnah Nabi SAW yang mereka tahu.
Tiap-tiap sahabat mengetahui, mempelajari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Wa yatatallabuna ma lam ya'lamu minha, dan mereka cuba mencari ilmu, iaitu mereka saling bertanya antara satu sama lain sunnah-sunnah yang mereka belum ketahui. Dan ini sifat sahabat. Kita tahu bahawa ilmu itu ada maratibnya. Ada orang tahu ilmu sedikit, ada orang lebih alim dari satu sama lain. Bagi orang yang mengetahui suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu diamalkan secara keseluruhannya. Cuba amalkan secara keseluruhannya. Setelah kita mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu kita belajar lagi, cari ilmu untuk mengetahui sunnah yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Begitulah sahabat. Mereka amalkan segala sunnah yang mereka ketahui langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka selepas Nabi wafat, mereka cuba cari lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka amalkan. Wa yarshaduna ilaiha ma yad'una ila tamassuki biha, dan mereka mengajak anak-anak murid mereka dan juga anak didik mereka untuk berpegang teguh dengannya, iaitu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yafza'una ilaiha indal hawadith, dan mereka cepat-cepat pergi cari sunnah Nabi ketika berlaku suatu peristiwa. Ini sahabat, berlaku satu peristiwa dalam kehidupan mereka, yang mereka cari dahulu ialah panduan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka cari hukum undang-undang. Contohnya, bila kita berlaku suatu kemalangan, contoh, ini peristiwa harian, berlaku kemalangan. Apa yang perlu kita buat? Kadang-kadang kita panduan ketika kemalangan yang kita fikirkan adalah panduan bagaimana kita ambil gambar, kemudian kita kontak dengan insurans, kemudian kita pergi lapor ke balai polis berdekatan sebagainya. Panduan-panduan ini panduan dalam kehidupan harian. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berlaku suatu peristiwa dalam kehidupan mereka, yang pertama sekali mereka cari adalah apakah petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berlaku kemalangan, bila kemalangan tadi tidak melibatkan ada orang lain yang lebih teruk daripada kita baca alhamdulillah allazi afana mimma talahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada sebahagian sahabat. Kemudian bila kita tengok adanya perkara itu berlaku dan musibah berlaku pada diri kita, kita baca alhamdulillah ala kulli hal, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tiap-tiap peristiwa yang berlaku pada diri sahabat, mereka akan cuba cari sunnah. Dan kalau perangai ini wujud pada kita, sifat ini wujud pada kita, kita sentiasa mencari petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap keadaan yang berlaku dalam kehidupan kita, insya-Allah kita akan jadi seorang manusia yang alim tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi seorang pengikut Islam, iaitu orang-orang Islam yang mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang Islam, bila kita bangun tidur, kita kena tanya, apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika bangun tidur? Pada waktu pagi, kita cuba tanya, bagaimanakah amalan Nabi dan petunjuk Nabi ketika waktu-waktu pagi? Sampai pada waktu tengah hari, apa perlu buat? Waktu petang, malam, sehingga tidak ada satu peristiwa pun dalam kehidupan ini yang kita tidak terlepas daripada panduan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi, mereka hidup dalam keadaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Dan apabila ada sunnah mereka tidak ketahui, mereka akan cuba tanya dan mencari ilmu terhadap sunnah tersebut. Dan bila berlaku suatu nawazil, iaitu satu peristiwa yang mendatang, suatu perkara yang mereka belum pernah jumpa sebelumnya, mereka akan cepat-cepat mencari petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza wajaduha waqafu 'indaha mumtathilin. Apabila mereka jumpa sunnah Nabi, petunjuk Nabi dalam urusan tersebut, mereka akan berdiri teguh di belakangnya dan mentaatinya. Wa taraku ara'ahum, dan mereka tinggalkan segala pandangan mereka, allati qadaw biha qabla an tablughahum as-sunnah. Mereka tinggalkan pandangan-pandangan mereka tinggalkan segala hukum-hukum yang mereka tetapkan sebelum mereka ketahui sunnah. Ini sangat penting, sangat penting. Kita sebagai orang awam, kita tidak mengetahui apa-apa. Semua kita awam. Bila kita belajar, banyak perkara baru yang kita tahu. Dan jangan takut untuk mengaku salah dengan apa yang kita telah lakukan daripada kesalahan. Kalau kita ada buat kesalahan sebelumnya, kemudian kita ketahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu perkara yang baik. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tersilap dalam setengah perkara. Namun tatkala mereka mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan kesilapan-kesilapan mereka dan mereka kembali kepada sunnah. Kerana tiada manusia di atas muka bumi ini yang tahu segala
perkara. Serba-serbi dia tahu. Tidak. Agama ini agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang luas skopnya. Setengah daripada perkara kita tidak tahu. Jadi bila kita tidak tahu, kemudian ilmu itu baru sampai, hendaklah kita tinggalkan apa yang kita amalkan sebelum ini dan kembali dan ikutlah sunnah Nabi SAW. Tidak ada istilah. Artinya kalau dulu aku buat nanti apa orang kata, tidak ada istilah. Kerana istilah itu tidak wujud dalam kehidupan seseorang yang mengagungkan sunnah Nabi SAW. Malah tidak ada. Orang yang jahil bukanlah orang yang tidak tahu. Kerana semua orang ada ilmu yang tidak tahu. Ilmu kita, walaupun kita nampak seorang tu alim satu perkara, mungkin dia tidak alim dalam perkara yang lain. Dia ilmu itu berbeza-beza dan juga bertahap. Kadang-kadang kita tidak mengetahui satu perkara, tidaklah menjadi satu keaiban untuk kita. Semua kita sedang belajar sunnah Nabi SAW. Aibnya bila tatkala kita ketahui sunnah Nabi, kita ketepikan sunnah Nabi dan kita dahulukan pandangan kita. Kita dahulukan amalan yang kita lakukan selama ini. Itu satu perkara yang aib. Bila kita mengetahui sunnah Nabi SAW dan kita menolaknya atau tidak mengamalkannya, ini satu perkara yang aib. Kalau kita tidak tahu sunnah, kemudian kita tahu sunnah, kita ikut sunnah Nabi SAW dalam perkara-perkara yang kita ketahui, itu suatu perkara yang baik. Akur terhadap kejahilan kita terhadap sunnah itu suatu perkara yang mulia, dan itulah dia yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Kita berhadapan dengan masalah yang besar apabila ada orang yang tidak akur terhadap kejahilannya, sehingga ada orang yang berani mempertahankan kesalahannya, cuba mencari dalil kiri dan kanan setelah diketahui bahawa mereka telah menyalahi sunnah Nabi SAW. Mereka cuba pertahankan pandangan dan pendapat mereka selagi mana mereka mampu, kerana mereka merasakan bahawa bila mereka salah itu satu perkara aib. Dan ini kita perlu betulkan. Kesalahan, kesilapan kita dalam semua perkara bukan satu keaiban. Namun aib itu berlaku apabila kita menolak suatu kebenaran setelah ianya datang kepada kita. Kemudian kata Syekh lagi, wa alqa sahabatu ridwanullah alaihim ma talaqawhu ila tabi'in. Sahabat Nabi SAW, mereka ajarkan apa yang mereka terima daripada Rasulullah SAW kepada tabi'in, iaitu kepada anak-anak murid mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, hadza ahdu nabiyina ilaina. Inilah dia sunnah Nabi SAW kepada kami. Wa qad ahadna ilaikum, dan inilah dia perkara yang kami serahkan pada kamu, iaitu inilah dia sunnah Nabi yang kami terima daripada Nabi dan perkara yang sama yang kami ajarkan kepada kalian. Fajarat tabi'una lahum bi ihsanin ala minhajim al-qawim, dan tabi'un pun mengikut sunnah-sunnah yang baik yang diajarkan oleh sahabat tadi dengan manhaj yang benar. Waqtafau ala atharihim siratuh mustaqim wa salaka tabi'ut tabi'in hadzal masrak ar-rasyid. Dan juga tabi'ut tabi'in juga ikut sunnah yang sama. Syekh sebutkan 3 generasi awal yang utama. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Malah kita tidak temukan sebarang perkara baru yang dilakukan oleh golongan ini. Kalau ada perkara yang baru yang dibuat ataupun yang perkara yang dikatakan tidak pernah dibuat, mereka lakukan bukan kerana dengan sengaja. Setengah daripada perkara berlaku di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan tabi'in melakukan satu perkara yang merupakan perkara khilaf. Khilaf di situ bukan kerana mereka sengaja menolak sunnah Nabi atau menyalahi sunnah Nabi. Contohnya sahabat khilaf tentang masalah qunut. Masalah qunut itu berlaku khilafnya sejak daripada zaman tabi'in. Sahabat tabi'in mereka khilaf. Namun khilafnya mereka bukan kerana mereka ingin menyalahi sunnah. Khilaf kerana mereka khilaf dalam memahami sunnah Nabi dan masing-masing ada ijtihadnya. Bukan bererti mereka melakukan perkara baru dan mengatakan inilah dia perkara baru yang boleh diikuti tanpa petunjuk Nabi. Sahabat Nabi SAW, tabi'in, manusia seperti kita dari segi kemanusiaannya. Artinya ada kesilapan dan kesalahan. Semua mereka inginkan panduan daripada sunnah. Namun setengah daripada sunnah tidak sampai pada mereka, maka sebahagian daripada ijtihad mereka tersalah.
sebahagian daripada ijtihad mereka dalam setengah pada hukum tersalah. Dan perkara yang tersalah itu mereka ketika sepatutnya tatkala mereka mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka faham, mereka tetap takyidkan mengatakan bahawa sekiranya kamu dapati sunnah Nabi menyalahi apa yang aku ajarkan, hendaklah kamu berpegang pada sunnah Nabi yang sahih. Kita akan bacakan riwayat-riwayat yang berkaitan. Jadi di sini Syekh menyebutkan 3 generasi yang unggul. 3 generasi unggul, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nabi sebut khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, iaitu kurun Nabi bersama sahabat yang hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang selepasnya iaitu anak-anak murid sahabat, iaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang seterusnya iaitu generasi yang ketiga iaitu tabi'ut tabi'in, anak murid kepada tabi'in. ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضل في أحد الروايتين. Kemudian datang imam-imam dari generasi yang keempat yang mulia. Fi أحد الروايتين, menurut setengah daripada 2 riwayat. Dalam hadis khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ada 2 lafaz, ada 2 riwayat. Setengah riwayat menyebutkan thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum 2 kali. Setengah riwayat disebutkan sebanyak 3 kali. Khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Menyebut 3 kali. Bila disebutkan 3 kali, artinya kurun yang mulia ini, kurun terbaik ini ada 4 generasi. Generasi pertama adalah generasi sahabat. Khairukum qarni, kurunku ini sahabat. Thumma alladhina yalunahum, iaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, tabi'ut tabi'in. Maksudnya ada 3 generasi. 3 generasi terbaik. Menurut riwayat yang kedua, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan sebanyak 3 kali. Khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. 3 kali. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan tabi'ul atba', iaitu pada zaman imam 4, pada zaman al-imam imam madhab. Jadi 4 kurun ini kurun terbaik. Menurut riwayat pertama 3 kurun, menurut riwayat yang kedua 4 kurun, dan kedua-duanya sanadnya adalah sahih. Kata Syekh, kemudian datang kurun keempat, imam-imam yang terdiri daripada kurun yang keempat, iaitu imam-imam mazhab dan imam-imam yang lain, yang pada imam pada zaman keemasan hukum fiqh, keemasan zaman-zaman keemasan ilmu agama. Seperti mana yang tercatat dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Mereka juga mengikuti jejak langkah yang sama dan mereka juga mengambil nur cahaya petunjuk daripada sunnah Nabi seperti mana yang dilakukan golongan sebelumnya, dan mereka mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam dada mereka dengan sebaik-baiknya, dan mereka menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu perkara yang paling agung mendahului pandangan mereka. Kata wa a'zama fi nufusihim min ay yuqaddimu alaihi ra'ya. Mereka menjadikan sunnah Nabi satu perkara yang agung sehingga tidak didahului oleh sebarang pandangan, au ma'qula, atau didahului oleh sebarang ma'qul, sebarang ilmu akal, au taqlida, dan mengatasi segala taklid. Taklid, kita kadang-kadang ikut sunnah Nabi, ikut satu perkara dengan taklid kerana kita tidak menemukan dalil. Kita manusia biasa, kita tidak mengetahui dalil. Tatkala kita belajar daripada seorang guru mengatakan bahawa sunnahnya begini, kita taklid, dan itu dibenarkan oleh syarak. Dengan syaratnya orang yang kita taklidkan adalah orang yang seorang alim ulama yang dipercayai ilmunya, disaksikan keimamannya oleh umat Islam, oleh ulama Islam. Jadi kita boleh lakukan taklid. Namun tatkala setelah kita taklid satu perkara dan diketahui dengan jelas bahawa setengah daripada perkara itu menyalahi sunnah hendaklah didahulukan. Au qiyasan, ataupun qiyas, mendahului segala qiyas. Sunnah Nabi didahulukan daripada sebarang qiyas. Dan itulah yang dilakukan oleh kurun yang keempat, iaitu di kalangan imam-imam mazhab dan imam-imam yang lain.
Dan kemudian kata Syekh, wa hadhihi ta'ifatun min aqwali sahabah wa man tabi'ahum bi ihsanin mimma yubayyin makanata sunnah wa manzilataha. Dan sekarang aku bawakan kepada kamu sebahagian daripada kalam sahabat, sebahagian daripada kata-kata sahabat dan golongan-golongan yang datang selepas mereka menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini adalah mukadimah tentang secara umum bagaimana sahabat Nabi dan generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in dan generasi tabi'ul atba' di kalangan imam-imam pada kurun yang keempat, di kalangan imam mazhab dan imam-imam yang lain, mereka bagaimana mereka mengagungkan sunnah Nabi SAW dan mendahulukannya melebihi segala perkara. Sebagai nota, ini dikatakan sahabat-sahabat tabi'in tabi'in zaman mereka, zaman kegemilangan mereka kerana mereka mengikut sunnah Nabi SAW. Dan pada zaman ini tidak bererti tidak berlakunya penyelewengan. Pada zaman sahabat hidup telah berlakunya fitnah qadariyah. Zaman sahabat hidup berlakunya fitnah khawarij yang membunuh Uthman bin Affan. Berlakunya fitnah murji'ah, merupakan golongan yang lawan dengan khawarij. Berlakunya golongan syiah yang menyokong Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini berlaku pada zaman sahabat Nabi SAW. Bid'ah yang besar hidup ataupun muncul pada zaman mereka, zaman sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'ut atba'. Namun, kenapa generasi ini kata terbaik? Zaman tersebut, bila berlaku fitnah, diketahui siapakah yang berada di atas kebenaran. Bila berlaku fitnah, adanya golongan-golongan yang sesat, mereka membawa diri dan buat kelompok sendiri. Manakala secara umum ulama Islam dan umat Islam mengetahui siapakah berada di atas kebenaran. Dan mereka itulah jamaah. Di jamaah ialah orang berada di atas kebenaran yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi SAW dan berada dalam jamaah yang mematuhi pemerintah ketika itu, iaitu sama ada sahabat Nabi SAW pada zaman Uthman dan zaman Sayyidina Ali, ataupun zaman sebelumnya Abu Bakar dan Umar, dan jamaah yang mengikuti Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi khalifah yang sah, jamaah yang mentaati ulama dan umara pada zaman tersebut. Okay. Sebab itu kita dapati bahawa mereka golongan yang selamat, kita tidak mereka golongan selamat, mereka golongan yang terbaik, dan keadaan kita tidak menafikan wujudnya penyelewengan. Penyelewengan wujud, namun penyelewengan itu berada dalam kelompok yang terhad dan mereka bersembunyi dan mereka hanya menzahirkan satu pandangan namun ditolak oleh jumhur. Apa beza dan seterusnya? Selepas pada zaman mereka, selepas zaman sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'ut atba', selepas zaman mereka yang berlaku adalah fitnah terhadap ilmu pengetahuan apabila golongan-golongan ahli bid'ah menguasai masyarakat, menguasai pemerintahan. Mereka menguasai politik umat Islam ketika itu, sehingga pada zaman Al-Ma'mun adanya golongan Mu'tazilah yang menguasai istana ketika itu. Kemudian fitnah datang zahirnya pelbagai jenis bid'ah. Bid'ah asalnya berlaku pada zaman kegemilangan Islam, namun bid'ah itu telah dimatikan. Hikmahnya kenapa? Kenapa berlaku fitnah pada zaman sahabat dan tabi'in dan tabi'in, tabi'ut atba'? Supaya kita kenal dan tahu bagaimana sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan tabi'ut atba', bagaimana mereka berdepan dengan ahli bid'ah. Bagaimana cara mereka berdepan ahli bid'ah. Mereka sangat marah, mereka sangat keras, mereka menolak bid'ah dengan sebenar-benarnya. Dan itulah dia panduan untuk kita ketika beragama dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lihat pada zaman-zaman ketika zaman apabila wujudnya golongan fitnah tersebar dan politik dan istana dikuasai oleh golongan Mu'tazilah sebagainya, kemudian ada di kalangan ulama yang diam, ada di kalangan ulama yang bersuara. Pada zaman tersebut kita perlu lihat, kita belajar daripada ulama. Namun zaman kegemilangannya bagaimanakah ketika sunnah Nabi diagungkan, ketika sunnah Nabi SAW dibesarkan, kita tahu macam mana ulama mereka sangat tegas terhadap sunnah Nabi SAW. Dan tidak wujud suatu ahli bid'ah sekalipun yang bangun menzahirkan bid'ahnya kecuali ada ulama, ada 1000 ulama, malah di kalangan orang awam yang ramai bangun menentang. Dan bila berlakunya amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam perkara agama akan terpelihara.
Namun apabila suatu perkara kesalahan wujud, kemudian tidak ada yang bersuara, kesalahan yang dilakukan merupakan suatu bid'ah yang baru itu, bila didiamkan, lama-lama dia jadi perkara yang terbiasa. Normalisasi berlaku. Bila kali pertama berlaku, kita nampak macam pelik. Bila dibiarkan, perkara yang baru itu menjadi perkara yang normal dalam masyarakat. Perkara yang normal, bila lama kita biarkan, lama-lama dia akan jadi suatu undang-undang ataupun adat masyarakat. Adat masyarakat akhirnya akan melahirkan golongan yang memasukkan adat dan masyarakat dalam perlembagaan atau dalam undang-undang. Akhirnya kita dapati bahawa wujudnya khalifah negara yang mempertahankan bid'ah, wujudnya Khalifah Fatimiyah yang mempertahankan bid'ah sunnah, mempertahankan Syiah, dan mewujudkan madrasah-madrasah batiniyah. Wujudnya pada zaman tertentu golongan Mu'tazilah yang menguasai masyarakat. Ya. Sebab tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu dipertahankan, perlu diajarkan, perlu disebarkan, dan perlu kita tegas terhadap segala penyelewengan yang berlaku sejak daripada tunasnya tumbuh. Jangan tunggu sampai kepada perkara ini tersebar luas, masyarakat dah terpengaruh dengannya, baru kita bertindak. Kerana ketika itu akan susah untuk kita, makin susah untuk kita hapuskan suatu perkara yang telah berakar umbi. Kemudian perkara itu perkara kesalahan telah berakar umbi dalam masyarakat, datang golongan ingin menegur, golongan yang menegur, yang melakukan nahi mungkar itu akan dianggap sebagai seorang penjenayah atau seorang pesalah. Dan apabila perkara itu berlaku, maka sangat sedihlah, satu perkara yang sangat dikesalkan terhadap sunnah Nabi SAW. Okey. Kemudian Syekh bawakan riwayat daripada sahabat Nabi SAW menerangkan tentang kedudukan sunnah Rasulullah SAW. Okey. Riwayat sahabat. Riwayat pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih. Fa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Akhrajahu al-Bukhari. Muka surat 119 bagi siapa yang perhatikan nota. Aisyah berkata, Abu Bakar berkata, Aisyah meriwayatkan daripada bapanya, As-Siddiqah meriwayatkan daripada As-Siddiq. Beliau berkata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa amiltu bih. Aku tidak akan meninggalkan suatu perkara pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan kecuali aku amalkan, ikuti. Fa inni, sesungguhnya aku, la akhsha in taraktu syai'an min amrihi, aku sangat takut kalau aku meninggalkan salah satu daripada urusan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an azir, aku takut jadi sesat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang yang dijanjikan syurga dan manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat ini. Takut apa? Takut bila satu sunnah beliau tinggalkan menyebabkan beliau menyeleweng. Beliau tersesat ataupun menyeleweng. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Fardul Khams, bab Fardul Khams. Kitab Fardul Khams dalam bab Fardul Khams dalam Sahih Al-Bukhari. Qala Ibn Battah, kata Ibn Battah, ketika beliau meriwayatkan riwayat ini dalam kitab beliau Al-Ibanah, beliau berkata, hadha ya ikhwani as-siddiq al-akbar yatakhawafu ala nafsihi in huwa khalafa syai'an min amri sunnatihi sallallahu alaihi wasallam famadha asa an yakuna fi zamani adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyyihim wa awamirihi wa yatabahuna bi mukhalafatihi wa yaskharuna bi sunnatihi. Kata Ibn Battah, ketika beliau meriwayatkan riwayat Aisyah ini yang beliau ambil daripada Sahih Bukhari, beliau berkata, inilah dia wahai saudara-saudaraku bagaimana As-Siddiq Al-Akbar, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, takut ke atas dirinya apabila berlakunya perselisihan dalam satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut, Abu Bakar sangat takut apabila beliau menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata lagi, famaza asa ayyakuna fi zamanin adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyyihim wa awamirihi.
Macam mana pada suatu zaman, iaitu zaman pada zaman beliau kata, suatu zaman yang mana ahli sunnah, orang Islam, itu di kalangan orang yang mengaku sebagai Islam, yastahzi'una binabiyihim, mereka memperolok-olokkan Nabi mereka sendiri, mereka memperlekehkan Nabi mereka sendiri, wa awamirihi, dan segala urusan sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka memperolokkan dan mempersendakan sunnah Nabi dan perintah-perintah Nabi SAW. Ini berlaku zaman bila? Zaman Ibn Battah, zaman apabila ilmu kalam tersebar di kalangan golongan Mu'tazilah dan golongan Jahmiyah. Mereka, tatkala mereka mencapai ilmu yang mereka belajar daripada Yunan, mereka merasakan bahawa mereka dapat satu ilmu baru yang tak wujud dalam sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan bahawa ilmu yang mereka dapat, ilmu akal, suatu pencapaian akal yang mereka dapati daripada tamadun yang telah mencapai tahap ketamadunan yang tinggi, iaitu tamadun Yunan. Mereka berbangga dengan segala ketamadunan ini sehingga mereka memperlekehkan sunnah Nabi SAW. Kita dapati bahawa golongan ahli kalam, mereka lah yang mengatakan bahawa mereka kita hanya perlu kepada Al-Quran. Ini ahli kalam bukanlah ahli kalam. Ahli kalam ada yang teruk, ada yang sederhana, ada yang ahli kalam yang sangat dekat dengan sunnah Nabi SAW. Kita cerita tentang sebahagian daripada mereka. Mereka mengatakan bahawa apa yang mereka capai merupakan satu perkara yang sangat unggul, sehingga segala kias yang mereka lakukan dalam ilmu-ilmu mereka namakan sebagai kias yang qat'i, ilmu yang qat'i, iaitu yang pasti benar, takkan salah. Dan apabila ada sunnah Nabi SAW berbeza dengan apa yang mereka dapat, mereka kata sunnah tersebut yang perlu disemak. Kalau dia sahih sekalipun, kita perlu tengok pada sunnah. Walau sahih sekalipun. Kalau ianya merupakan perkara yang sahih namun dia adalah hadis ahad, kita tolak. Bila dia hadis mutawatir, baru kita terima. Tatkala didatangkan hadis mutawatir berbeza dengan apa yang mereka temukan dalam tamadun Yunan ini, mereka merasakan bahawa hadis mutawatir itu hanya mutawatir dari segi kesebutannya, sabitnya. Namun maknanya perlu difahami, disesuaikan dengan cara yang dengan pemahaman yang kami dapati daripada falsafah. Dan inilah golongan yang dimaksudkan Ibn Battah. Golongan yang mengagungkan suatu perkara yang lain yang mereka dapat daripada satu tamadun tertentu, sehingga mereka memperkecilkan Nabi mereka sendiri dan mereka meletakkan sunnah Nabi SAW sebagai suatu perkara yang mereka perlekehkan. Sebab itu dalam bab yang lebih dahsyat, golongan ini mereka meletakkan urusan dalam, mereka mengambil urusan daripada tamadun-tamadun yang lain dalam urusan akidah, sehingga mewujudkan banyak kelompok dan perpecahan. Setelah datang ahli kalam, baru wujudlah kelompok-kelompok yang berpegang dengan pandangan tertentu. Sebelumnya, Syiah, mereka berpecah dalam bab politik. Khawarij juga berpecah kerana politik. Murji'ah berpecah kerana tak ingin masuk campur dengan politik. Wujudnya golongan Mu'tazilah kerana mereka berpecah kerana ijtihad tertentu. Namun setelah datang ilmu kalam, tiap-tiap kelompok yang telah berpecah tadi mengambil salah satu pada mazhab kalam, sehingga menyebabkan Syiah ada mazhab yang tersendiri, Khawarij ada mazhab akidah yang tersendiri, Syiah, Khawarij, Murji'ah, akhirnya menyebabkan adanya ilmu kalam ada satu landasan untuk golongan ahli bid'ah yang telah melakukan melakukan bid'ah mereka pada zaman dahulu, tidak ada hujah. Akhirnya masing-masing berhujah dengan kaedah akal sendiri dan mengatakan kaedah akal mereka kaedah yang tetap dan tidak salah. Syiah ketika sebelumnya mereka sokong pada Sayyidina Ali bin Abi Talib merupakan perbezaan politik. Namun setelah datang ahli kalam memperkenalkan ilmu kalam, Syiah berpegang teguh dengan akidah dalam bab asma' sifat, dengan akidah Mu'tazilah, dengan cara pandangan ahli Mu'tazilah. Kemudian mereka hanya berbeza dengan Mu'tazilah dalam bab i'tikad berkaitan sahabat dan sebagainya. Golongan-golongan ini merupakan golongan yang mereka sedar atau tidak sedar mereka telah memperlekehkan sunnah Nabi SAW dengan meletakkan ada sesuatu yang lain yang lebih utama. Malah secara mereka tidak sedar mereka memperlekehkan ayat Al-Quran sendiri.
Kerana ayat-ayat Quran sekiranya dikatakan kalau sekiranya madlulnya berbeza daripada apa yang kami dapati daripada akal kami, daripada tamadun yang kami terima daripada tamadun falsafah Yunan, ayat Quran itu yang perlu disesuaikan dengan kaedah yang kami telah tetapkan, dan mereka namakan sebagai kaedah mereka qat'i, iaitu suatu perkara yang pasti dan takkan salah. Dan inilah dia kesan daripada membelakangkan sunnah Nabi SAW. Seperti kata Ibn Battah, macam mana dengan suatu zaman yang berlaku ahlinya, iaitu orang Islam sendiri yang mempersendakan sunnah Nabi mereka, wa yatabahuna bi mukhalafatihi, dan mereka berbangga kerana berbeza dengan sunnah, sehingga mereka meletakkan bahawa kami ni, golongan yang datang kemudian, khalaf, lebih pandai daripada golongan yang terdahulu, iaitu zaman salaf. Kita tengok apakah perbezaannya. Zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'ul atba', mereka berjaya dan mereka merasa mereka selamat apabila mereka bersama dengan sunnah Nabi SAW, apabila mereka mengikuti golongan yang sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya. Datang golongan yang kemudian, pada zaman kemudian, mereka ambil ilmu selain daripada Nabi SAW, ilmu yang baru, kemudian mereka mengatakan bahawa inilah dia perkara yang qat'i, dan mereka mempersendakan orang-orang yang berhujah dengan sunnah Nabi SAW. Mereka berbangga dengan apabila mereka bermukhalafah, dan mereka mengatakan bahawa inilah dia pencapaian ilmu yang sangat tinggi. Wa yaskharuna bi sunnatihi, dan mereka mempersendakan sunnah Nabi SAW. Ini riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha berkaitan perkataan Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan bahawa aku takkan tinggalkan satu perkara pun yang Nabi lakukan kalau aku tahu, kerana aku takut kalau satu perkara sunnah yang aku tinggalkan menyebabkan aku jadi sesat. Riwayat yang kedua daripada Umar Al-Khattab, yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Al-Ashash, bahawa Umar Al-Khattab berkata, sayati unasun yujadilunakum bi syubhatil Quran fajadiluhum bis sunan fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata akan datang suatu zaman nanti ada satu golongan manusia yang akan berdebat dengan kamu dengan ayat-ayat syubhat dalam Quran. Kita tahu bahawa Al-Quran itu ayatnya muhkamat pada kebanyakan ayat. Sebahagian ayat Al-Quran itu ada syubhat yang maknanya boleh diertikan dengan pelbagai wajah. Dengan pelbagai wajah, cara tafsiran. Artinya, ada ayat Quran yang muhkam, yang bila kita tengok, maknanya dipahami secara ijma'. Ada setengah daripada ayat yang Allah turunkan ayat-ayatnya mutasyabihat. Ayatnya boleh difahami dengan pelbagai bentuk. Tidak bererti tidak ada petunjuk Nabi. Ayat yang boleh difahami dengan pelbagai wajah ini, kata Sayyidina Umar, fajadiluhum bisunan, hendaklah kamu debat dengan mereka dengan sunan. Kata Sayyidina Umar, sayati unasun yujadilunakum bi syubhatil Quran fajadiluhum bisunan. Akan datang satu zaman nanti ada orang yang akan berdebat dengan ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran. Mereka akan gunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk berdebat dengan kalian. Fajadiluhum bisunan, maka berdebatlah dengan mereka dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Sesungguhnya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, mereka lah orang yang paling tahu dan paling alim tentang kitabullah. Maknanya apa? Maknanya dalam ayat-ayat mutasyabihat, dalam ayat Quran, kalau lihat pada Quran sahaja, mungkin ada orang boleh menafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Ayat Quran secara umumnya, kebanyakannya orang memang difahami dengan jelas, dan tak boleh dilakukan satu takwilan yang jauh daripada apa yang diturunkan. Kenapa? Dia muhkamat. Kecuali golongan batiniyah. Batiniyah semua ayat akan ditakwilkan. Setengah daripada ayat mutasyabihat. Mutasyabihat, ayat yang boleh diertikan dengan beberapa wajah. Kata Sayyidina Umar, ayat-ayat mutasyabihat ini hendaklah kamu debat dengan mereka dengan sunnah. Sunnah Nabi yang menetapkan makna ayat tersebut. Jangan hanya berpegang dengan ayat Quran yang mutasyabihat tertentu, kemudian dia katakan inilah betul, dan tidak melihat kepada sunnah Rasulullah SAW. Ayat-ayat berkaitan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa dalam ayat Quranul Karim, muhkamat sebenarnya.
Namun kalau ada orang yang mendakwa bahawa ianya mutasyabihat, kita kata, baiklah, kalau kamu kata itu mutasyabihat, tengok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jumpa beratus ayat, beratus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah jejak sampai pada ribu apabila dikumpulkan pelbagai wajahnya yang menerangkan tentang hakikat sebenar bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaannya, dan antara kesempurnaannya adalah Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat-ayat yang lain. Kita tidak boleh menggunakan ayat-ayat mutasyabihat hanya berpegang dengan alasan bahawa ayat yang mutasyabihat ada pelbagai wajah, kemudian kita berpegang dengan wajah yang berbeza bersunnah. Kerana tidak ada suatu ayat pun kecuali Nabi SAW telah menerangkan maknanya kepada sahabat Nabi SAW. Kalau Nabi terangkan, kita ambil keterangan dan terima daripada sunnah Nabi SAW. Kalau Nabi SAW dan sahabat tidak tanyakan suatu perkara, tidak jadikan masalah, kita pun sepatutnya tidak menjadikan ayat itu sebagai permasalahan. Sebab itu kita tak jumpa mana-mana pandangan pada ketika ayat Quran turun, ayat yang dikatakan mutasyabihat dalam masalah akidah tertentu dipertikaikan oleh golongan Yahudi pada zaman Nabi, dipertikaikan oleh golongan munafik. Tak ada satu ayat pun yang ditimbulkan sebagai masalah pada zaman kemudian dikatakan mutasyabihat, ayat-ayat sifat. Tak ada satu ayat sifat pun yang dipertikaikan oleh sahabat, oleh tabi'in, atau dipertikaikan oleh golongan Yahudi, golongan musyrikin, atau siapa sahaja yang memusuhi Islam ketika itu. Artinya, orang Arab pada peringkat awal, di kalangan kaum musyrikin, di kalangan Yahudi, di kalangan orang-orang Arab ketika itu, mereka tidak menjadikan sesuatu perkara yang dikatakan sebagai mutasyabihat oleh zaman kemudian sebagai mutasyabihat. Kerana mereka tidak permasalahkan pun sebenarnya tentang perkara demikian. Sebab tu pada orang Arab, mereka fahami Al-Quran dengan seadanya. Ayat-ayat sifat dan ayat yang lain mereka faham seperti seadanya, dan mereka terima perkara itu sebagai suatu ketetapan dan berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tinggal pada mereka hanyalah beriman dengan perkara ghaib. Sebab tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hendaklah kamu berdebat dengan mereka dengan sunnah. Jadi semua ayat sifat, kita akan jumpa sunnah Nabi yang akan memberitahu tentang kefahaman Nabi terhadap ayat-ayat tersebut. Kata Sayyidina Ali, kata Ibn Abbas radhiyallahu an. Ibn Abbas berkata, kata Sayyidina Ali kepada Ibn Abbas, ketika berlakunya fitnah Khawarij, ada golongan yang terlibat dengan Khawarij, dengan fahaman Khawarij, dan mereka memisahkan diri daripada umat Islam dan lawan terhadap pemerintahan Islam. Ketika Sayyidina Ali ingin menghantarkan Ibn Abbas bertemu dan berdebat dengan golongan Khawarij, kata Sayyidina Ali, idhab ilaihim fakhasimhum, pergilah kepada mereka, wahai Ibn Abbas, pergi jumpa mereka, fakhasimhum, dan berdebatlah dengan mereka, wala tuhajuhum bil Quran fa innahu dhu wujuh, dan jangan berdebat dengan mereka dalam masalah-masalah ini dengan ayat Quran, kerana ayat-ayat ini boleh membawa pelbagai wajah cara penafsirannya. Artinya apa? Sebahagian ayat Quran orang boleh tafsirkan dengan pelbagai wajah, pelbagai cara. Walakin, akan tetapi, khasimhum bis sunnah, akan tetapi hujahlah dengan mereka dengan sunnah. Bukan bererti tolak ayat Quran, tidak. Ayat Quran yang mempunyai wajah yang pelbagai tadi perlu ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW, kerana Nabi akan menerangkan semua makna dan ayat Quranul Karim. Seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu pergi jumpa dengan Khawarij, bila jumpa Khawarij berdebat dengan sunnah Nabi SAW, akhirnya telah kembali kepada Islam. Hampir pada belasan ribu Khawarij yang kembali kepada ketaatan kepada khalifah ketika itu. Sebab tu sunnah Nabi SAW merupakan hujjah. Hujjah perlu diterima dan dikatakan itulah dia sunnah Rasulullah, itulah dia ketetapan Rasulullah yang tidak boleh dipertikaikan, yang tidak boleh ditolak oleh mana-mana orang yang mengaku sebagai umat Islam. Dan suatu perkara yang pelik lagi, sebahagian pada orang didatangkan satu hadis yang batil, perkara yang batil, kemudian dia kata ini adalah hadis. Bila kita bongkarkan, kita beritahu bahawa ini hadis ini adalah hadis yang palsu, dia akan datangkan bahawa palsu di sisi ulama hadis. Kami yang belajar ilmu tertentu, guru kami mengatakan ianya sahih. Kita dapati golongan ahli tarikat tertentu
hadis yang sudah pasti mereka dakwa, hadis yang mereka dakwa sebagai hadis itu merupakan hadis yang palsu, iaitu bukan hadis Nabi. Tapi mereka akan berdebat bahawa ahli hadis, ilmu hadis lain, ilmu tasawuf lain. Ini satu perkara yang, satu kejahilan juga timbul dalam di kalangan orang-orang yang tersesat. Yang ketiga, kata An Habib bin Fudalah Al-Makki, daripada Habib bin Fudalah Al-Makki, iaitu salah seorang tabi'in. Beliau berkata, anna Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu dzakara asy-syafa'ah faqala rajulun minal qaum ya Aba Nujaid innakum tuhaddithunana bi ahaditha lam najid laha aslan fil Quran. Imran bin Husayn, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan tentang syafaat, iaitu tentang hadis berkaitan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, atau syafaat-syafaat yang diterima oleh umat Islam secara umum, selain daripada sama ada berkaitan syafaat diterima daripada Nabi atau syafaat-syafaat yang berkaitan. Faqala rajul minal qaum, maka ada seorang lelaki di kalangan pendengar berkata, ya Aba Nujaid, wahai Aba Nujaid. Itu ini adalah kunyah kepada Imran bin Husayn. Wahai Aba Nujaid, innakum tuhaddithunana bi ahaditha lam najid laha aslan fil Quran. Sesungguhnya kamu telah ceritakan kepada kami tentang hadis-hadis yang kami tak jumpa isi kandungannya dalam Quran. Mana hadis syafaat, berkaitan masalah syafaat seperti yang kamu sebutkan, kamu sebut daripada hadis, tapi kami tak jumpa asalnya dari Quran. Kami tak jumpa cerita syafaat secara detail dalam Al-Quranul Karim. Artinya hadis Nabi, mereka cuba kata, kenapa ada hadis Nabi yang kamu bawa, kami tak jumpa maknanya, tak jumpa isi kandungan yang sama dalam ayat Al-Quran. Qal, kata Habib bin Fudalah, faghadiba Imran bin Husain pun marah. Wa qala lirajul, dan berkata kepada lelaki yang bertanya tadi, qara'tal Quran? Kamu baca tak ayat Quran? Kata Imran bin Husain kepada lelaki yang bertanya tadi, adakah kamu membaca Al-Quran? Qala na'am, dia kata, ya, aku baca Quran. Qala, Imran berkata, fahal tajidu fihi salat al-isya arba'an? Adakah kamu jumpa dalam ayat Quran menerangkan bahawa salat isya itu ada 4 rakaat? Wa wajadta al-maghriba thalathan, dan menerangkan bahawa salat maghrib itu 3 rakaat. Wal ghadata raka'atain, dan salat fajar itu atau salat subuh itu 2 rakaat. Wal zuhra arba'an, dan salat zuhur itu 4 rakaat. Wal asra arba'an, dan asar itu 4 rakaat. Iaitu pendetilan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca ayat Quran, kalau kamu baca Quran, adakah kamu jumpa ayat Quran terangkan tentang rakaat-rakaat solat? Qala la, dia kata, ya, tidak, aku tidak temukan. Qala, kemudian Imran sambung lagi, fa amman akhadhtum dhalik, dari mana kamu ambil ajaran berkaitan perkara itu? Artinya lelaki ini juga solat. Dia berhujah secara ilmiah, dia kata, kami apa yang kamu sebut daripada hadis tadi, hadis syafaat, kami tak jumpa ayat Quran. Macam mana kamu boleh keluarkan hadis yang tak ada isi kandungan dalam Quran? Imran berkata, adakah kamu dapati rakaat-rakaat solat ini disebutkan dalam Quran? Lelaki kata, tidak. Jadi, dari mana kamu dapat? Kemudian kata Imran sambung, kata, alastum anna akhastumuh, bukankah kamu mengambil ilmu tersebut daripada kami, iaitu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhadnahu an Rasulillah, dan kami mengambil ajaran-ajaran ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Imran berhujah. Athar daripada Imran menunjukkan bahawa sunnah Nabi merupakan hujah tersendiri. Tidak semestinya sunnah Nabi hanya menerangkan makna Al-Quran. Malah kalau ada suatu perkara yang tak tersebut dalam Al-Quran, kemudian disebutkan hadis, ia adalah hujah. Kerana sunnah Nabi hujah yang tersendiri. Kadang-kadang Nabi menerangkan isi kandungan makna Al-Quran. Kadang-kadang sunnah Nabi sebutkan suatu perkara yang tak disebutkan dalam Al-Quranul Karim, sesuatu pun. Jadi apa yang Nabi sebutkan merupakan hujah. Sebab itu kita dapati bahawa banyak urusan-urusan berkaitan dengan urusan akhirat, kita tidak temukan detailnya dalam Quran, hanya kita temukan dalam hadis, maka hadis Nabi menjadi hujah walaupun dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, kalau kita tolak hadis Nabi dalam masalah akidah, atau hanya mengambil hadis mutawatir dalam masalah akidah, kita takkan dapat beriktikad dengan sebarang iktikad yang kita fahami, yang kita yakini dalam akidah umat Islam.
berkaitan azab kubur, berkaitan dengan urusan-urusan dengan hari pembalasan, hari di mahsyar, bagaimana di mizan, bagaimana telaga Al-Kautsar dan sebagainya secara detailnya, kita tak akan tahu kerana semua itu diriwayatkan dari hadis-hadis ahad. Sebab itu kaedah yang ditetapkan bahawa hadis ahad tidak menjadi hujah dalam masalah akidah, ini kaedah batil yang dibuat oleh ahli kalam. Sebab itu kata Imran bin Husain sambung lagi, awajadtum fihi min kulli arba'ina syatun syat, adakah kamu jumpa dalam sunnah Nabi sallallahu dalam Al-Quran diterangkan bahawa tiap-tiap 40 ekor kambing itu wajib dikeluarkan zakat 1 ekor, artinya nisab zakat, atau kadar yang perlu dikeluarkan zakat. Quran arahkan kita untuk tunaikan zakat. Wa aqimus salah, Allah suruh tunaikan solat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Allah tak terangkan berapa rakaat solat, macam mana solat, macam mana rukuk, macam mana sujud, macam mana i'tidal, macam mana tahiyat. Ketika zakat juga Quran arahkan supaya kita keluarkan zakat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerangkan bahawa adanya bila cukup nisab, bila 40 ekor kita bela kambing 40 ekor baru diwajibkan keluarkan 1 ekor, iaitu sebagai zakat apabila cukup haulnya. Quran tidak menerangkan, hanya wujud dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kulli kadza ba'iran kadza, dan pada tiap-tiap bilangan unta begini, pada bilangan tertentu unta yang kamu miliki, hendaklah kamu keluarkan bilangan tertentu. Artinya apa? Imran sebut lebih detail, cuma perawi menyebutkan secara ringkas. Dalam unta kita dapati bahawa satu perkara bilangan yang diketahui kadar tertentu. Bila kita ada unta 1 hingga 4 ekor tak perlu keluarkan zakat. 5 hingga 9 ekor perlu keluarkan 1 ekor kambing. 10 hingga 14 ekor keluarkan 2 ekor kambing. 15 hingga 19 keluarkan 3 ekor. 20 hingga 24 keluarkan 4 ekor kambing. 25 hingga 35 ekor keluarkan 1 bintu makhad. Ini dibincangkan dalam zakat. Bila kita memiliki unta sebanyak 36 hingga 45 ekor, keluarkan bintu labun. Ada 46 hingga 60 ekor, keluarkan 1 hiqqah. Ini jadi unta. Ada 61 sampai 75, keluarkan 1 jaza'ah. Ada 76 hingga 90, keluarkan binta labun, 2 ekor binta labun. Sehingga akhir dengan detailnya. Kata Imran bin Husain, kamu jumpa ke perbincangan berkaitan dengan kadar zakat ini dalam Al-Quran? Kemudian bila sambung lagi, wa fi kulli kadza dirhaman kadza, dan kamu jumpa ke kalau kamu memiliki dirham sebanyak sekian, iaitu duit dirham sebanyak sekian, perlu dikeluarkan sekian. Adakah kamu jumpa bahawa kamu memiliki 80 gram emas, kamu memiliki 80 gram emas selama 1 tahun, kemudian kamu perlu keluarkan 2.5 gram ataupun 1/40 daripada harta yang kamu miliki. Ini semua tidak ditemukan daripada ayat Quran. Ianya diterima atau kita tahu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'amman, kata Imran, kata lelaki itu, qala la, aku tak temukan wahai guruku. Qala, Imran sambung lagi, fa'amman akhadtum dzalik alastum anna akhadtumuh, dari siapa kamu belajar semua urusan-urusan agama ini? Bukankah kalian mengambil daripada kami? Dan kami wa akhaznahu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengambil dan belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imran lagi, wa qala awajadtum fil Qur'an thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Adakah kamu jumpa ayat Quran cara untuk tunaikan perintah Allah, thumma liyaqdu tafathahum, kemudian hendaklah kamu selesaikan tafaz kalian. Apa arti selesaikan tafaz kalian? Macam mana nak buat? Tafaz maknanya luas. Tafaz artinya kotoran-kotoran. Selepas kamu buat haji, setelah kamu melontar jamrah Aqabah, dan setelah kamu wukuf, kemudian kamu pergi ke Muzdalifah, kemudian kamu pergi melontar jamrah Aqabah, hendaklah kamu hilangkan tafaz kamu. Apa arti tafaz? Takkan difahami kecuali melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan membersihkan diri dengan melakukan tahallul yang pertama.
Wal yufu nudurahum, dan hendaklah kalian tunaikan nazar-nazar kalian. Macam mana bentuk nazar detailnya? Apakah nazar yang perlu ditunaikan? Apa yang perlu ditinggalkan? Tidak ada keterangannya dalam Al-Quranul Karim. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendak kamu tawaf dan Baitul Atiq. Tawaf yang dimasukkan sini, tawaf apa? Dalam haji ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada'. Tawaf mana satu yang menyebabkan kamu tahallul daripada segala larangan ibadah haji? Semua itu hanya difahami daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imran lagi, awajadtum fihi fatufu sab'an. Adakah kamu jumpa dalam Al-Quran menerangkan bahawa bilangan tawaf itu adalah tujuh pusingan? Warka'u rak'atain khalfil maqam. Adakah kamu jumpa bahawa Quran mengarahkan supaya kamu salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim setelah kamu tawaf? Tidak berlaku, tidak ada. Awajadtum fil Quran la jalaba wala janaba wala syighar fil Islam. Adakah kamu jumpa Quran larangan berkaitan dengan janab dan syighar? Apa arti jalab? Jalab ada 2 masalah. Jalab berkaitan dengan zakat, jalab berkaitan dengan musabaqah, berkaitan dengan pertandingan. Jalab berkaitan pertandingan ialah berlakunya pertandingan perlombaan kuda atau lomba unta. Cara nak supaya unta cepat, Nabi kata jangan buat jalab. Apa arti jalab? Dengan cara melukakan bahagian anggota unta atau binatang yang dilombakan, dibuat luka, kemudian dipukul bahagian luka supaya binatang berlari lebih laju. Nabi kata la jalab. Tidak ada jalab dalam pertandingan. Tidak ada juga jalab dalam zakat. Zakat, seorang amil, dia pergi kat kebun, pergi kat ladang unta, seorang amil, dia tak nak pergi tengok unta kira, dia paksa tuan unta pergi tarik satu-satu unta, cari bagi pada dia. Sehingga dia menyusahkan orang yang ingin keluarkan zakat. Oleh kerana perangai orang yang melakukan jalab, adanya amil yang melakukan jalab, iaitu menyusahkan orang keluarkan zakat, menyebabkan ramai orang tidak mengeluarkan zakat. Satu bab zakat perlu dipermudahkan. Jalab. Wala janab. Janab pula, jangan kamu melakukan janab. Janab berlaku dalam pertandingan, berlaku juga dalam zakat. Dalam bab zakat, janab, orang yang memiliki harta cuba jauhkan sebahagian daripada unta dia, sebahagian daripada harta dia supaya amil tidak kira. Dia takut kalau dikeluarkan zakat dengan kadar yang banyak, ditetapkan kadar zakat itu banyak, akhirnya dia sembunyikan sebahagian unta atau jauhkan unta daripada tempat. Kerana bila datang seorang amil zakat, dia akan kira berapa ekor yang kamu miliki dan berapa yang perlu kamu serahkan zakat. Bila dijauhkan unta, diletakkan tempat yang jauh, jadi orang yang datang kira unta, dia akan malas nak kira. Sebab apa? Ataupun tak jumpa unta yang diletakkan jauh, dia hanya kira kadar yang sedikit. Akhirnya orang yang memiliki harta tadi, dia tak nak keluarkan, dapat diskaun. Ini dalam bab orang yang nak elak daripada bayar zakat. Wala syighar fil Islam, dan juga tidak ada juga syighar. Syighar ini ialah erti dalam pernikahan. Seorang menikahkan, dia kata aku nikahkan adik aku dengan kau dengan syarat kau nikahkan adik kau dengan aku, iaitu adanya persyaratan dalam pernikahan. Ini semua adat-adat jahiliah yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang dalam Islam dan tidak ditemukan dalam ayat Al-Quran. Sebab tu kata Imran lagi, ama sami'tumullahu qala fi kitabihi, bukankah kamu, ini kesimpulan, bukankah kamu telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Quran, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang Rasul bawa pada kalian, hendaklah kalian terima dan ambil, dan apa sahaja yang Rasulullah larang pada kalian, hendaklah kalian tinggalkan. Qala Imran berkata, faqad akhazna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asya'an laisa lakum biha ilmun, sesungguhnya kami telah mendengar dan mengambil ilmu, banyak ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kamu tidak ada ilmu padanya, maka hendaklah kamu terima apa yang kami sampaikan. Dan terakhir, riwayat keempat, qala al-Auza'i, berkata al-Auza'i, khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattabi'un. Ada 5 perkara yang
dimiliki oleh, yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tabi'un dan orang-orang yang datang selepas mereka. Pertama, luzumul jamaah. 5 pesanan ini pesanan yang sekedar sebagai penutup kuliah kita pada malam ini. Pesanan pertama, luzumul jamaah. Hendaklah sentiasa bersama jamaah. Apa itu jamaah? Sentiasa bersama kebenaran yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan jamaah maksudnya ialah golongan bersama dengan majoriti, pandangan majoriti pada zaman jamaah, pada zaman istilah tersebut di zaman mereka. Jamaah hendaklah ditafsirkan berdasarkan kepada jamaah pada zaman istilah jamaah itu timbul, iaitu pada zaman kalau zaman Auza'i, zaman sahabat, zaman tabi'in. Kerana pada zaman salaf, jamaah itu ialah pengikut ahli sunnah. Dan yang keluar di kalangan Mu'tazilah, Khawarij, di kalangan Syiah, di kalangan Murji'ah, mereka kelompok-kelompok kecil yang keluar daripada jamaah. Jadi zaman sahabat mereka sentiasa bersama majoriti umat ketika itu, iaitu berada di atas kebenaran. Pertama, luzumul jamaah. Dan sebahagian daripada ulama menafsirkan bahawa sentiasa melazimi solat Jumaat, tapi solat berjamaah, dan pandangan ini lemah. Lemah kerana memang benar sentiasa berjamaah, tapi bukan ini maksudnya pada kalimah ini, pada perkataan ini. Luzumul jamaah, sentiasa bersama dengan jamaah, kelompok umat Islam. Wattiba'us sunnah, dan yang kedua, hendaklah sentiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa imaratul masajid, sentiasa makmurkan masjid. Sentiasa makmurkan masjid dengan solat 5 waktu, dengan melakukan ibadat-ibadat yang hidupkan masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa tilawatul Quran, sentiasa membaca Al-Quran. Dan yang kelima, wal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. 5 perkara ini adalah perkara yang dilazimi dan sahabat-sahabat Nabi berpegang teguh dan berdiri di atasnya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung apa yang diriwayatkan daripada tabi'in berkaitan dengan kedudukan sunnah Nabi SAW. Hari ini yang kita baca tadi adalah semua sekali berkaitan dengan kata-kata sahabat dan bagaimana mereka meletakkan kedudukan sunnah Nabi SAW sebagai kedudukan yang sangat mulia di sisi mereka dan dalam kehidupan mereka seharian. Sekadar ini, insyaAllah. Okay, tuan-tuan, sekarang ini saya cuba cek sedikit sekiranya ada komen. Saya mohon maaf, saya bila live saya tak dapat nak baca komen. Ni saya terlupa. Saya dah tanyakan kepada sebagian sahabat, tapi tetap tidak keluar pada handset saya. Dan saya akan cuba buka sekiranya ada komen. Saya cuba bagikan sedikit komen. Tapi kuliah kita sampai sini dahulu. Saya cuma dengan soal jawab. Sekiranya ada persoalan, saya akan cuba buka sekarang. Tuan-tuan yang ingin bagikan komen, teguran atau persoalan, boleh tanyakan. Saya akan semak.